Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, pelajar. So, untuk kali ini, kita akan brief sajalah. Kita akan brief saja tajuk apa yang biasa akan dikeluarkan dalam peperiksaan. Next, kita ada analisis. Okay, analisis ni apa? Yang kira-kira nisbah lah. Dalam analisis nisbah, kita ada 3, iaitu keberuntungan, kecairan dan kecekapan. Dan kamu kena tahulah bahawa semua nisbah-nisbah ni ada pecahan-pecahan dia. Soalan dia akan beri, biasanya dia akan beri di mana suruh kamu bandingkan antara kedai-kedai. Dia suruh kamu bandingkan antara kedai-kedai. Jadi bila kamu nak jawab, kamu kena tahu. Okay, contohnya di sinilah. Okay, dia beritahu tentang syarikat Fazura punya maklumat. Kemudian dia bagi sebahagian syarikat Amin punya. Syarikat Amin ni dia dah beri siap-siap maklumat seperti ni. Dia dah siap kira lah nisbah-nisbah ni. Tapi untuk syarikat Fazura, dia bagi dalam bentuk penyata kedudukan kewangan dan juga bentuk penyata pendapatan. Jadi untuk soalan ini, kamu nak buat macam mana? Kamu tengok. Dia suruh kira dulu yang Fazura punya. Dia nak maklumat-maklumat ni. Kamu kena kira. Lepas tu, lepas kamu dapat semua maklumat-maklumat Fazura ni, kamu kena bandingkan lah syarikat mana. Yang Fazura kira, yang kamu dah kira untuk Fazura ni, semua ni, kamu bandingkan dengan nisbah-nisbah yang dapat kat sini. Biasanya kalau sebut tentang pelaburan, kita akan tengok modal. Okay. Pelaburan berkaitan dengan modal. Katalah Fazura punya dapat 25%. Pulangan ni maknanya untung. Untung atas modal, Amin 30%. Fazura 25%. Mana lebih untung? Kalau kamu nak jadi pelabur, kamu nak labur dengan siapa? Next, kita ada rekod tak lengkap. So, untuk soalan rekod tak lengkap ni, dia sangat rumit sebab dia kebat. Okay. Kenapa berlaku rekod tak lengkap? Sebab ada akaun-akaun tu tidak disusun ataupun tidak disimpan ataupun tidak direkod dengan baik oleh tuan kedai ataupun oleh pekerja dia. Bila dia tak ada rekod yang lengkap, maka maklumat-maklumat dia tak cukup. Bila tak cukup, dia nak kena buat apa? Dia kena buat terbalik. Okay? Dia kena buat kaedah. Ada 2 kaedah. Sama ada dia kena buat kaedah analisis. Dia terbalik cara lah. Kalau kan kita ikut daripada awal kan kita susun dokumen, susun buku catatan pertama, lepas tu ledger, lepas tu imbangan duga dan sebagainya. Tapi dia tak ada. Dokumen dia hilang. Bila dokumen dia hilang, dia nak tengok macam mana. Dia kena buat cara terbalik lah. Iaitu dia corner ke belakang, dia buat sama ada kaedah analisis ataupun kaedah perbandingan. Kalau kaedah analisis, biasanya dia kena buat akaun kawalan. Okay? Dan dia kena kira belanja dengan hasil. So, ini adalah kaedah analisis. Manakala kaedah perbandingan, dia akan kira modal akhir dengan modal awal. Modal akhir berapa, modal awal berapa, kemudian dia bezakan ataupun dia bandingkan kedua-dua ni. So, ini nama dia kaedah perbandingan. Berdasarkan formula ni lah. Seterusnya kita ada penyata penyesuaian bank. Penyata penyesuaian bank, dia ada 2 cara. Sama ada kita kena buat dengan menyediakan buku tunai. Kita akan buat buku tunai yang baru. Baru kita buat penyata penyesuaian bank. Ataupun tak payah buat buku tunai yang baru. Tapi kita terus saja buat penyata penyesuaian bank. Soalan, dia akan beri 2 bentuk. Contoh soalan. Yang pertama bentuknya, dia boleh bagi bentuk sama ada penyata bank ni dengan buku tunai
ataupun dia bagi dalam bentuk ayat. Okay, contoh di sini. Dalam bentuk ayat. Ini semula ni. Contoh dalam bentuk ayat. Dia beritahu ini. Jadi bila dia beritahu macam ni, kamu terus isi sebab dah nampak dah. Dia ada deposit, okay? Dia ada cek belum. Kita tahulah deposit belum dikemukakan, cek belum dikreditkan. So kita boleh masukkan terus. Kalau dia bagi dalam bentuk nyata bank dengan buku tunai, kita kena potong. Potong, mana yang dah sama ataupun mana yang dah buat, kita potong. Yang belum saja kita akan buat penyesuaian bank. Kemudian kita ada belanjawan tunai. Untuk belanjawan tunai, kalau kamu lihat, belanjawan tunai, dia tak bagi tapak. Okay, dalam peperiksaan, dia tak akan bagi tapak. Sebab ini simple saja. Kamu masukkanlah. Cara nak buat dia, bila dia kata bagi 3 bulan berakhir, 31 Mac, maknanya 31 Mac ni berada kat belakang. Depan dia kena ada 3 bulan lah. So, ni yang ketiga, ni yang kedua, ni yang pertama. So, dia akan mulalah Januari, Februari, Mac. Ini kalau kamu dah buat kerja khusus, sebenarnya dah selesai dah belanjawan tunai ni. Kamu dah terus ulang kaji sebenarnya. Sama juga dengan nisbah tadi. Okay. Bahagian baki, kalau kamu tulis baki, okay, jangan tulis baki ni Kamu tulis baki BB ataupun baki HB dekat bawah. Yang baki saja tak nak. Ataupun kamu tulis baki awal, di bawah mestilah baki akhir. Mesti konsisten. Jangan atas BB, bawah jadi akhir. Tak boleh. Okay, mesti konsisten. Ini adalah bahagian baki. Kemudian di sini semua adalah bahagian penerimaan. Dan kita akan totalkanlah penerimaan ni. Kemudian kita ada bahagian pembayaran. Bahagian pembayaran ni kita akan totalkan. Kemudian kita tengok dekat lebihan dengan kurangan ni. Dia dapat 1, dia dapat 4, dia dapat 3. Macam mana dia dapat? Dia ambil ni, 9 tolak 8. 11 tolak 7. 12 tolak 9. Dia dapatlah ni. Okay, 1, 4, 3. Kemudian mana dia dapat angka baki ni? 1. Iaitu awal tambah yang ni. 1 ni. Dapatlah 1. 1 ni bawa naik atas. Kemudian dia tengok, mana dapat 5? 4 ni, dia tambah yang awal. Dapat 5. 5 bawa naik atas. Kemudian mana dapat 8? 3 ni, tambahlah 5. Dapatlah 8. Sebenarnya senang saja nak buat belanjawan. Yang jadi susah, bila kamu akan jumpa beberapa perkara lah. Contohnya, kamu jumpa jualan. Bila jualan tu cakap ada berapa persen. Lepas tu, separuh adalah hutang. Bayar pula kredit sebulan. Ini adalah kebat. Okay, kebat jualan. Kemudian, belian. Sama juga, ada pengiraan dia. Okay, ini adalah kebat belian. Iaitu kebat yang kedua. Kemudian, satu lagi kebat adalah pinjaman. Kebat pinjaman. Kebat pinjaman ni, dia ada pecah 2. Sorry, dia pecah 3. Pertama, memang pinjaman lah. Yang kedua, bayaran balik pinjaman. Ataupun kita sebut sebagai ansuran. Ansurans pinjaman. Yang ketiga, faedah pinjaman. 2 ni, dia akan masuk dibayar. Manakala pinjaman, dia akan masuk terima. Sebab dapat duit. Yang 2 ni kena bayar balik lah duit yang kita pinjam tu. Ini adalah kebat. 3 perkara kebat yang kamu kena tahu di dalam belanjawan tunai. Iaitu belian, jualan dan pinjaman.
Okay, kita ada perkongsian. So, kalau kamu tengok bahagian perkongsian, bab perkongsian dia dipecah dua. Pertama, perkongsian biasa. Yang kedua adalah pembubaran. So, untuk perkongsian, dia nak ceritalah dalam satu syarikat ni, kita kongsi ramai-ramai macam mana kita nak agihkan untung, nak agihkan rugi. Dan kita kena tahulah dia punya maklumat-maklumat. Dan kalau kamu tengok pada maklumat soalan, biasanya dia akan suruh kamu buat akaun pengasingan untung rugi. Terpulang sama ada nak buat bentuk T ataupun pengasingan untung rugi kamu nak buat bentuk penyata. Dalam pengasingan untung rugi ni, kalau kamu perasan, dekat atas sekali dia akan berikan untung bersih. Kalau soalan itu tidak berikan untung bersih, kamu kena buat APUR. APUR ni kita akan mula daripada jualan, tolak pulangan jualan, lepas tu tolak kos jualan. Dalam kos jualan ada inventory awal tambah belian, tolak pulangan belian, lepas tu ada adoi, sampailah kamu dapat untung bersih. Yang di untung kasar, tambah hasil, tolak belanja, dapatlah untung bersih. Kalau soalan beri untung bersih, selesai. Kalau soalan tak beri untung bersih, ini kamu kena kira sendiri. So, automatik ini adalah kebat. Sebab kadang-kadang soalan tak beritahu, kamu kena sediakan akaun perdagangan untung rugi. Itu yang selalu akan jadi confused. Dan di sini kamu kena sediakan akaun semasa. Contoh soalan lah. Tengok Dalam soalan ini, kita tengok ada inventory, angkutan, belian, jualan, pulangan, gaji pekerja, sewa, kadar-kadar, seterusnya. Tetapi tidak diberi maklumat untung bersih. Ada tak maklumat untung bersih dekat atas ni? Tak ada. Cerita dekat A, B, C, D ni pun tak ada. Yang dia beritahu nisbah untung rugi saja. Maklumat untung bersih tiada. Bila tiada maklumat untung bersih, kamu kena kira. Nampak ni? Kamu kena buat akaun pengasingan untung rugi. Tapi sebelum buat akaun pengasingan untung rugi, kebetulan dekat depan ni dia dah suruh kamu buat dulu akaun perdagangan untung rugi. APUR. So, kamu kena sediakan dulu APUR, dapat untung bersih, barulah kamu gunakan untung bersih itu untuk membuat pengasingan untung rugi. Ini bertambah kebat lah ni. Kalau dia tanya soalan banyak macam ni, biasanya dia akan letak pada soalan 2 ataupun soalan nombor 3. Sebab dia membawa kepada 25 markah. Banyak ni. Banyak 25 markah. Itu contoh soalan. Okay, kalau kita tengok contoh sini pula. Tak ada juga. Ada tak maklumat tentang untung bersih? Okay, tak ada maklumat tentang untung bersih. Tetapi dia beri maklumat untung kasar. Jadi kita akan ambil untung kasar, tambah hasil, tolak belanja, dapat untung bersih. Tak banyak lah. Tak perlulah kamu buat daripada jualan. Okay? Lepas kamu dapat untung bersih, barulah kamu buat pengasingan untung rugi. Dekat sini disuruh kamu buat untung rugi. So, untung rugi ni maksudnya daripada untung kasar, tambah hasil, tolak belanja, sama dengan untung bersih. Inilah untung rugi. Barulah kamu gunakan jawapan untung bersih ni untuk buat akaun pengasingan untung rugi. Dan seterusnya. Kemudian, pembubaran. Pembubaran ni maksudnya nak tutup kedai. Bila nak tutup kedai, kenapa berlakunya penutupan kedai? Kenapa kita nak bubarkan? Kenapa kita nak cancelkan kedai kita ni? Kita ada sebab. Sama ada salah seorang mati, salah seorang dah gila, ataupun kita dah capai target lah. Okey, kita nak buat kedai ni, kita nak berniaga 5 tahun je. Dalam agreement kita 5 tahun je. Cukup 5 tahun, masing-masing nak bawa haluan sendiri. So, kita tutuplah kedai. Ataupun kita buka kedai ni, kita nak cuba capai keuntungan 10 juta ringgit.
Tutup lepas 3 tahun dapat 10 juta. Terus tutup kedai. Dah tak nak berniaga lagi. Sebab dah masing-masing dah dapat duit. Dah cukup. Dah capai target masing-masing. So itu adalah tujuan-tujuan lah pembubaran. Ini adalah format dia. Sama ada bentuk T ataupun bentuk penyata. Jadi biasanya kita kena buatlah akaun semasa kalau diminta. Kalau tak, pembubaran akan, ni macam saya cakap tadi sebab-sebab pembubaran. So untuk soalan dalam pembubaran, 3 soalan yang wajib dia tanya dalam tajuk pembubaran adalah realisasi, modal dan juga bank. Dan ada satu lagi iaitu akaun semasa kalau dia suruh buat. Dan biasanya bila kamu buat akaun modal dengan akaun semasa, kalau perkongsi tu ada 2 orang, kamu buatlah orang A dengan orang B. Kamu kena pecahkan A dengan B. Sama juga dengan akaun semasa ni lah. A dengan B. Kemudian kita ada syarikat berhad. Okay, kira saham. Nama dulu sebut saham. Nama sekarang sebut share. Tapi kalau saham dengan share tu benda yang sama. Jangan terkejut kalau tiba-tiba cikgu kamu ataupun saya sebut saham. Samalah tu. Ini kamu kena tahulah perbezaan antara syarikat persendirian dengan syarikat awam. Dalam share, biasanya kamu akan kena buat journal. Kamu kena beritahulah apa yang debit, apa yang kredit, semua kamu kena tahu. Ataupun mungkin dia akan tanya dalam bentuk ledger. Maknanya kamu kena buatlah ledger. Benda yang kamu kata debit kredit ni, kamu akan pindahkan teruslah mana debit, mana kredit. Dan dia juga ada melibatkan dividen. Dividen ni maknanya bila kita berlaku keuntungan dalam kedai tu, kita akan bayar dividen tu kepada orang-orang yang membeli share. Dan kita kena tahu juga, dalam pengiraan dividen, kita ada share keutamaan dengan share biasa. Share keutamaan dengan share biasa ni, kamu kena tahu perbezaan dia. Siapa akan dapat dividen dulu? Share keutamaan akan dapat duit dulu berbanding dengan share biasa. So ini adalah contoh-contoh soalan. Diberikan modal dibenarkan dan kita akan tahu berapa modal diterbitkan. Ni harga satu share lah. Lepas tu dia akan tanya berapa. Kita akan kira. Biasanya kita akan tengok yang berbayar ini adalah diterbitkan. Yang diterbitkan ni maksudnya yang dijual. Inilah nilai ni. Ada 950 dan 500 unit. Tapi berbayarnya berapa? Kita kena kira berapa ringgit. So kita akan ambil nilai unit ni, akan darablah dengan nilai 1. Satu share tu 50 sen. Kita akan darab dulu ni. Dapatlah jawapan dia. 475,250. Kamu kena kira berapa share ni, berapa modal ni, kamu kena tahu. Dan ada juga yang kamu kena kira dividen, interim dan akhir. Bagi share biasa ataupun share keutamaan. Dan kamu nampak ni. Ni dia suruh rekod-rekod. Maksudnya kena buat ledger untuk semua ni. 1, 2, 3, 4. Ni contoh-contoh soalan lah. Okay. Dan ada juga yang minta kamu buat dalam journal up. So kamu kena tahu semua ni. Ini adalah antara bentuk soalan share. Ataupun kita sebut sebagai syarikat berhad. Next kita ada kelab persatuan. Selalu kalau cikgu sebut kelab persatuan, pelajar ni macam bela-bela. Apa Kelab persatuan ni yuran lah. Tajuk yang berkaitan dengan soalan yang ada yuran. Kalau milikan tunggal, kita bandingkan dengan kelab persatuan, dia ada berbeza dia. Kamu lihat, penerimaan dan pembayaran. Sebenarnya penerimaan dan pembayaran ni, dia adalah buku tunai. Dia adalah buku tunai. Sebelah sini duit masuk, sebelah kredit ni duit keluar. So macam buku tunai. Dia memang buku tunai. Cuma dia pecah lah. Pecah akaun tunai dengan akaun bank.
Kalau tunai dengan bank ni dia kahwin, dia jadilah buku tunai sebab dia duduk dalam satu rumah yang sama. Kemudian ada akaun perdagangan. Kalau sini akaun perdagangan minuman, sini dia akan jadi untung minuman. Kalau sini perdagangan restoran, sini akan jadi untung restoran. Kalau kita tengok kita punya akaun perdagangan yang biasa, kita akan tulis sebagai untung kasar. Tapi dia bukan. Di sini, kalau kita tengok, pendapatan dan perbelanjaan, ini adalah akaun untung rugi. Kalau di sini, akaun perdagangan ni adalah AP. Akaun perdagangan. Biasa kita buat akaun perdagangan untung rugi. Ini pecah antara AP dengan UR. Antara AP dengan UR ni dipecahkan. AP kita akan dapat untung kasar, dia akan jadilah untung minuman ke, untung restoran ke dan sebagainya. Manakala UR, dia akan kira untuk dapatkan lebihan ataupun kurangan. Tapi biasanya kita akan buat apa? Kita akan dapatkan untung bersih ataupun rugi bersih. Di bawah ni, kalau lebihan, biasanya kita untung bersih. Kalau kurangan, biasanya kita sebut rugi bersih. Dan nama dia bukan akaun untung rugi. Dia tukar kepada pendapatan dan perbelanjaan. Kita punya akaun untung rugi, sebelah sini kita akan letak belanja. Sebelah sini kita akan letak hasil. Tapi dia punya sini letak perbelanjaan. Dan sini dia letak pendapatan. Beza dia. Kemudian di dalam penyata kedudukan kewangan, asalnya kita ada modal tambah untung bersih tolak ambilan. Ataupun kalau kita ada modal tambahan, kita buat dulu tambah modal tambahan. Dapatlah modal akhir. Tetapi dalam soalan kelab dan persatuan, dia tak sebut modal. Dia sebut dana terkumpul. So di dalam dana terkumpul ni, kita sebut ekuiti pemilik kan. Dia tak sebut ekuiti pemilik. Dia sebut dana terkumpul. So di dalam dana terkumpul, dia akan kira lah dana terkumpul awal berapa. Kalau untung bersih, dia akan jadi lebihan. So dia akan tambah lebihan. Kemudian kalau ada kurangan, dia akan tolak kurangan lah. Kemudian kalau kita ada modal tambahan, dia punya sebagai pendapatan modal. Akhir sekali dia akan dapat dana terkumpul. Sedangkan yang asal kalau kita buat, kita punya modal akhir. So itu antara beza antara akaun perdagangan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan bagi milikan tunggal yang biasa kita buat masa tingkatan 4. Bezanya dengan kelab dan persatuan. So kamu kena tahulah ni. Baiklah, ini adalah tajuk pengeluaran. Pengeluaran ni adalah berkaitan dengan urusan di dalam kilang. Kilang untuk proses. Contohnya kalau nak buka kilang Maggi. So nak buka kilang Maggi, kita ada proses apa? Menghasilkan mi tu. Itu menghasilkan rencah, menghasilkan sarung plastik dia, packing-packing dia, itu semua dia ada pecahan-pecahan dia. So itulah pengeluaran. Jadi di dalam pengeluaran ni tak akan ada jual. Kita tak akan ada jual sebab kita bukan kedai. Kita kilang. Isu dalam pengeluaran ni dia adalah kilang. Semuanya untuk memproses. Jadi dia tak ada duit yang dia dapat. Tapi semua duit-duit yang dia keluar untuk memproses barang-barang tersebut. So di dalam segala pemprosesan barang, kita ada pengiraan untuk kos bahan langsung. Bahan langsung ni semua, katalah kita punya kilang Maggi, jadi proses untuk menyediakan, menghasilkan Maggi sebungkus tu, berapa? Inilah kos bahan dia. Kos buruh langsung adalah tenaga kerja. Siapa yang bekerja? Pekerja dia tu siapa? Pekerja yang pegang packing tu, pekerja yang bekerja secara langsung, terus mengadap Maggi tu. So itu adalah kos buruh langsung. Manakala belanja langsung, dia adalah berkaitan dengan segala urusan hak cipta. Contohnya kalau awak tengok Maggi kan,
Maggi tu dia punya logo, dia macam ni. Tak ada orang boleh ciplak dia punya plastik tu. Nak buat, buat lain. Buat pattern lain. Dia punya rempah pun tak sama. Tak boleh tiru. Itu je katakan royalty, pattern. So dia dah bayar benda tu, orang tak boleh tiru. Siapa yang tiru, dia guna pula jenama Maggi dia tulis. Dalam rasa lain. Kita sendiri. Tapi plastik cover Maggi. Boleh disaman dan boleh didenda. Banyak nak kena bayar sebab dia meniru hak cipta orang lain. Itu belanja langsung. Kemudian kita ada cost overhead. Cost overhead ni adalah semua belanja-belanja di dalam kilang. Belanja repair mesin dan insurans, bil air, bil elektrik dan sebagainya. Ini adalah kos pengeluaran. Dan biasanya kita akan buatlah sama ada bentuk T ataupun bentuk laju penyata. Soalan, mungkin dia suruh kamu buat bentuk penyata. Mungkin dia suruh buat bentuk T. Kamu kena tengok. Tapi kalau soalan tu tak sebut T, sediakan saja semua dalam bentuk penyata. Dan akhir sekali, kita ada titik pulang modal. So, di dalam tajuk titik pulang modal, yang biasa saya tengok pelajar-pelajar dia takut nak jawab soalan titik pulang modal ni. Sebab kena lukis graf. Ini adalah pengiraan dia yang kita kena tahu, kita kena hafal. Simple saja. Kalau kamu belajar dengan saya ni, nanti kita boleh go through lah benda ni. Saya kalau ajar tajuk ni dengan pelajar, mereka boleh buat dalam masa tak sampai 10 minit graf. Graf ni pelajar boleh hasilkan tak sampai 10 minit pun. Sekejap je dia boleh buat. Dia kira simple je. Lepas tu dia tu dapat buat graf. Kira dan buat graf dalam masa 10 minit. Memang boleh buat. Dan kamu boleh jimatkan masa kamu untuk jawab soalan lain pula. Senang je. Kalau dengan saya, soalan ni memang saya suka. Sekejap je boleh jawab. Okay, 10 minit. Dan saya target soalan ni keluar dalam SPM. Sebab dah bertahun-tahun juga kita tak keluar soalan ni dalam SPM. Tapi wallahualam, kita cuba saja. Ini adalah tajuk titik pulang modal. So, habislah huraian kita. Sekaligus kita lihatlah apakah tajuk yang ada di dalam soalan yang biasa dia akan tanya. Dan pelajar, kamu kena tahu satulah. Di mana semasa peperiksaan, kamu kena tahu soalan kertas 1, dia akan tanya daripada buku teks. Tingkatan 4 dan tingkatan 5. So, kamu kena alert lah. Kamu kena tahu tentang apa kandungan-kandungan di dalam buku teks tersebut. Dan yang pasti pelajar, kita mesti ulang kaji sekali lagi berkenaan dengan tajuk-tajuk di dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Untuk skor kertas 1, nak dapatkan A, sekurang-kurangnya kamu kena dapat 30 markah betul untuk kertas 1. Dan soalan per 40 kan? Nak dapat A paling-paling kena dapat 30. Kalau kamu betul 30, harapan nak dapat A tu lebih baik.